Assalamualaikum, selamat balik pada channel aku. Hari ini aku nak ceritakan satu pengalaman yang aku rasa paling menakutkan sepanjang aku travel. Time ni aku nak bawa korang pergi Serbia. So jom sama-sama kita saksikan. Mind the gap between the train and the platform. Okay, hari ni aku nak menceritakan pengalaman yang paling menakutkan aku dekat Serbia. Okay, aku pergi ke Serbia masa pada tahun 2017 tu. Aku bergerak dari Sofia terus ke Serbia dengan naik kereta api. Ni kau boleh tengok tiket kereta api aku simpan lagi. Železnice Serbia, Serbian Railways. So aku ada bukti yang menunjukkan aku ni pergi Serbia. Okay, aku bertolak daripada Sofia, dia terus ke Serbia tu lah. Ada sampai kat satu border Serbia tu. Benda yang paling aku miss ialah bila aku nampak ada banyak gila askar. Sebab selalunya kalau dekat border ni kita tahu ramai pegawai immigration kan. Tapi yang kalau kat Serbia ni memang ramai gila askar tau. Askar siap dengan anjing dan juga rifle kan. So aku macam pelik, kenapa ramai sangat askar dekat border tu kan. Rupa-rupanya baru aku tahu masa time tu hangatlah isu pelarian yang masuk ke Eropah kan. So kebanyakannya pelarian tu dia akan masuk ke Serbia secara haram. So that's why lah kebanyakan askar ditempatkan di situ oleh kerajaan untuk mengawal lah pergerakan pelarian-pelarian ni kan. Okay, berbalik pada cerita aku kat Serbia tu, dalam sejam ataupun 2 jam perjalanan aku daripada Sofia ke Niš, iaitu bandar Serbia dekat selatan. Dan lepas 2 jam tu aku sampailah dekat bandar Niš tu. Aku rasa macam pelik gila bila aku sampai kat Niš tu. Aku ingatkan macam okey, bandar dia macam maju macam negara Europe yang lain kan, macam Paris ke apa kan. Rupa-rupanya aku tengok stesen kereta api tu dia memang usang gila lah dekat Serbia tu. Memang usang dengan lantai cabut-cabut, lepas tu papan tanda dia pun macam tanggal-tanggal kan. Aku rasa macam, ni negara apa ni, macam miskin gila kan. Lepas tu memang hakikatnya rupa-rupanya memang stesen kereta api dia macam tu. Okey, lepas tu daripada stesen kereta api tu aku jalan lah dalam 5km, tak pun 3km ke bandar Niš tu. Aku dah janji dengan host couchsurfing aku, orang Serbia, nama dia Maria. Dia plan nak jumpa aku dekat dataran dekat Niš. So aku pergilah ke dataran tu. Memang bandar Niš tu sangatlah kecil dan kita boleh jalan kaki je dekat situ. Lepas tu yang Maria ni pun dengan aku rasa macam letih-letih kan daripada naik kereta api tu. Maria ni bawa aku pergi ke Niš Castle. So aku macam nampak yang Maria ni bersungguh-sungguh nak menerangkan aku pasal sejarah bandar Niš tu kat aku. Aku macam tengah pandai-pandai macam tu, aku macam angguk-angguk je lah macam. So aku memang dah penat gila. Tapi aku dah janji dengan seorang lagi. Walaupun Maria ni host couchsurfing aku, tapi aku akan tidur dekat seorang lagi host couchsurfing aku, orang Indonesia yang study dekat Serbia. Aku pun pelik sebab kenapa dia study kat Serbia. Sebab bagi aku Serbia bukan negara yang orang Asia tak ramai lah kan nak study dekat situ. Sebab lagi pun ada orang cakap aku, masa aku kat Bulgaria, ada seorang, aku jumpa seorang mamat traveller ni. Dia cakap aku, you better be careful to be in Serbia. Sebab orang Serbia ni memang agak racist lah dengan orang luar kan. So aku pelik macam mana yang kawan aku host couchsurfing orang Indo tu boleh survive kat Serbia tu. So okay, nama host couchsurfing tu Fatur Rahman lah. Sebab Fatur Rahman ni dia ada kelas. So aku tunggu lepas dia balik kelas tu untuk aku pergi ke rumah dia lah. So masa Fatur Rahman tu dah jumpa aku, dia bawa aku pergi ke rumah dia lah. Daripada luar rumah dia macam townhouse lah kan, macam rumah-rumah lain dekat Europe. Pintu dia pun ikut pintu belakang. Tapi bila aku masuk rumah dia tu macam mewah gila. Sebab benda yang aku paling ingat sekali kat rumah dia tu, dia ada macam jacuzzi tau kat dalam bilik air tu. Aku rasa excited gila ada jacuzzi kan. Sebab aku dah lama macam tak mandi proper. Sebab aku daripada travel ke Romania dengan Bulgaria tu, aku tak mandi proper.
So aku sampai dekat rumah dia tu, aku memang mandi lah jacuzzi tu. Aku mandi lama gila. Macam rasa best gila lah aku mandi kan. Lepas tu malam tu aku dengan Fatur Rahman tu kita orang plan lah macam aku rasa aku tu hutang budi dengan Fatur Rahman ni. Aku plan aku nak masak nasi goreng cili padi untuk dia kan. Sebab dia pun dah cakap aku dia dah lama tak makan nasi goreng. Memang bagus lah sebab aku memang bertuah jumpa ada orang serumpun dekat Serbian. Sebab memang kalau kau orang pergi Serbian memang susah nak cari orang Melayu. Orang Muslim tu mungkin ada, tapi kalau kita jumpa orang Melayu dengan orang Islam tu sekali macam package, so that kita boleh macam lepak atau kita orang boleh makan makanan yang sama kan. So aku masak nasi goreng cili api untuk dia. Lepas tu dia siap video call awet dia sebab dia nak tengok kan cara ada dia cakap excited ada orang Malaysia datang rumah dia kan untuk masak nasi goreng. Lepas tu dia puji lah nasi goreng aku ni sedap lah, walaupun memang tak cukup bahan. Sebab kan Serbia tu memang susah sikit kan nak cari bahan-bahan masakan Melayu kan. So sebaik lah dia suka. So kan hari ni tu aku plan lah sebab aku ni memang minat dark tourism, minat melawat ke tempat-tempat yang bersejarah kan. So aku dah plan dengan Fatur Rahman ni, aku nak pergi ke satu memorial nama dia Bubanyi. Aku Bubanyi Memorial tu cerita sikit pasal Bubanyi ni. Okey, Bubanyi Memorial ni bukan kawasan memorial yang memperingati orang-orang yang kena bunuh semasa zaman Nazi dulu. So memang aku plan aku nak pergi ke situ, aku nak feel lah atmosphere kat situ. Dan juga aku akan pergi ke satu penjara lah dekat Serbia ni, penjara Nazi yang agak seram lah. So memang aku plan lah keesokan hari ni tu, plan aku macam tu. So okey, masa tibalah keesokan harinya tu, Fatur Rahman ni dia cakap aku sebab dia ada kelas pagi tu. So dia cakap aku kalau aku ada kelas, kau tak boleh duduk rumah aku masa aku tak ada. So kau kena keluar. So aku pun keluar lah, aku pergi ke Bubanyi tu. Okey, nak dia janjikan cerita, aku gerak Bubanyi Memorial tu pagi tau. So aku gerak ke Bubanyi Memorial tu, aku jogging tau. So memang aku dalam list aku nak jogging ke Bubanyi Memorial tu. So aku jogging sampailah dekat Bubanyi Memorial tu. Aku seram gila masa panjang aku jogging tu. Dia macam kawasan ni macam dalam hutan tau. Atau dia ada banyak tangga naik ke atas. So aku macam seram. Aku dah lah seorang, aku jogging atau aku naik atas tu. Alhamdulillah sebab tak ada apa-apa, aku sampailah aku dekat Bubanyi Memorial tu. Memang tugu dia tu besar gila lah. So aku spend dalam berapa minit je, 20 minit je kat atas tu aku spend. Okay, lepas aku dah spend dalam 20 minit kat Bubanyi Memorial tu, aku pun gerak lah ke penjara Nazi tu. Kat penjara Nazi tu pun aku spend agak lama jugalah. Tapi sebabkan semua papan tanda tu dalam bahasa Serbia, aku pun dengan translator yang disediakan oleh pusat penjara tu tak berapa nak fasih kan. So aku macam boring gila. So aku spend dalam sejam je kat penjara tu. Aku pun keluar, lepas tu aku fikir balik macam lepas ni aku nak buat apa lah. Aku keluar sebab tadi tu aku dah cadang, aku dah discover semua dekat area ni. So aku rasa macam daripada penjara tu aku pun geraklah ke Menara Tengkorak tau, yang terkenal kat Malaysia, nama dia Cella Kula. Aku ingat lagi nama dia Cella Kula, macam dia Skull of Tower kan. Nak dijadikan cerita, Cella Kula ni dia menara yang dibuat pada tengkorak. Tengkorak tu hasil tengkorak orang-orang Serbia yang kena bunuh dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. So kerajaan Turki Uthmaniyah tu susun tengkorak tu jadi macam menara. So memang bagi aku macam seram gila lah, sebab aku bayangkan tengkorak disusun kan. Sebab aku bukan first time aku jumpa tengkorak yang disusun jadi menara tu. First time aku jumpa kat Kemboja. So second time ni aku jumpa dekat Serbia. So bagi aku macam no wonder ada orang tak suka sangat orang Islam kan. Sebab apa yang kerajaan Turki Uthmaniyah buat dekat rakyat Serbia. Lepas aku dah melawat Cella Kula tu, aku rasa macam aku nak pergi mana lagi lah. Aku macam dah mati kutu. So bila aku ingat-ingat balik, aku lepas daripada pergi Nice ni, aku akan pergi ke Istanbul, Turki. So aku macam takut kalau tiket tu habis, tiket bas. Aku pergilah ke stesen bas tu. Sebab boleh je aku nak pergi balik Sofia tu. Sebab nak ke Istanbul tu, aku pergi balik Sofia tu guna tiket kereta api. Tapi sebabkan aku rasa nak jimat kos, so aku nak pakailah bas.
So masa aku dekat stesen bas tu, aku pergilah beli tiket bas kan ke Sofia kan. Aku cakap dekat kaunter tiket bas tu, perempuan sebelah lah, aku cakap one ticket to Sofia please kan. Aku macam nak balik ke Sofia. Lepas tu okey, aku dah nampak dia beli dia uruskan tiket aku, dia tekan semua kan. Lepas tu bila aku dah ambil kan, aku perasan tiket bas aku tu aku dah letak dalam beg aku. Tapi bila aku keluar dari situ, aku cek balik kan, rupa-rupanya tiket bas aku dah hilang. Aku macam tak tahu bila tiket bas aku hilang. Aku tak tahu sama ada yang dibagi aku tu tiket bas ataupun dia bagi aku receipt. So aku macam marah, aku tanya balik, where's my ticket bus kan? Have you give to me kan? Atau dia cakap, okay aku dah bagi kat kau kan tadi. Lepas tu aku macam, bila masa dia bagi? Aku tengok dia macam ada tinggal receipt je. Aku tak tahu tu salah salah yang perempuan tu ke, tak pun salah aku, mungkin aku tercicir ke apa kan. Tapi memang aku rasa rugi gila lah, sebab aku dah, duit aku pun macam cukup-cukup je aku travel tu. Aku takkanlah aku nak beli tiket bas sekali kan. So aku macam bengang, aku macam belah pada tempat tu. Aku macam nak tenangkan diri aku. Aku pusing. Lepas tu aku jumpalah sebatang sungai dekat tengah-tengah Nice tu. Okey, dekat betul-betul dekat sepanjang sungai Nice tu, dekat tengah, dia betul-betul kat tengah bandar tau. Dekat tepi-tepi sepanjang sungai Nice tu dia ada bangku-bangku tau. So aku macam duduklah dekat bangku tu. Ada satu bangku tu dia betul-betul dekat dengan tugu memorial orang kena bunuh time serangan NATO tu kan. Aku betul-betul duduk kat tepi tu, aku baca buku sebab aku tengah panas hati kan. Aku baca sekali. Masa aku tengah baca buku tu, okey, aku ingat gila aku baca buku Anne Frank tau. Okey, aku baca buku Anne Frank tu, aku ingat aku tengah syok baca buku Anne Frank tu. Tiba-tiba ada macam ada masa aku pandang kat buku tu, aku nampak lah macam ada tapak kaki orang tau. Macam ada kasut kan. Sekali aku tengok, apa pasal kasut tu lama gila kat situ kan. Rupanya aku dongak kepala aku, rupanya ada orang tengah tengok aku tau. Dia tengok aku, mata macam bengkak gila kan. Lepas tu dia keluarkan pisau sikit-sikit. Dia tanya aku, Serbia kan? Serbia. Aku cakap, Serbia? Oh no, I'm not Serbian. Mungkin dia nak cakap aku orang Serbia tak kan. Aku cakap, no, I'm not Serbian kan. Dia cakap aku, money. Aku cakap, ui, money. Tu aku cakap dah cuak kan. Cakap, apa dia nak aku duit aku ni, atau aku bengang. Lepas tu dia macam dah acah-acah pisau aku. Aku dah dengan aku panas hati dengan tiket aku bas aku hilang. Lepas tu dengan aku nak mengadap dengan mamat ni, aku rasa macam aku dah tak tahu buat apa. Aku jerit lah, help kan. Tapi semua orang kat tepi-tepi tu tak layan aku. Mungkin aku sangka baik lah, sebab mungkin orang tak faham bahasa Inggeris kan. Lepas tu aku gerak lah, aku macam berlari. Aku pergi ke merentas jambatan kan, dekat dengan area dataran Nice tu. Aku lari sampai ke jambatan, sampai kat dataran Nice, yang si mamat tu dia macam follow aku kat belakang kan. Lepas tu aku jerit, help, someone's trying to kill me kan. Aku jerit. Aku macam, asal mula macam orang ni tak layan aku sangat kan. Sekali tiba ada dua orang budak, macam budak-budak universiti lah. Dia faham lah apa yang aku cakap. Sebab aku jerit macam, help kan, someone's trying to kill me. Sebab yang ada dua budak ni dia faham, dia datang aku kenapa semua kan. Dia tanya, can I help you kan, is that true that someone's trying to kill you. Sekali aku tunjuk lah mamat tu kan. Mamat tu dia macam cover line. Dia letakkan pisau dekat jaket dia balik. So aku macam, sebaiklah ada dua mamat yang faham Inggeris ni, dia tolong aku. Lepas tu aku pun diorang pun bawa aku lah pergi kat macam ada polis lah dekat area bandar tu. Dia bawa aku. So aku buat report polis. Walaupun polis tu tak kerti cakap English kan, tapi sebab yang dua orang mamat ni dia tolong aku lah buat report polis tu dalam bahasa Serbia. So sebaiklah aku macam okey lah, tak apa lah. Aku jumpa, sebaiklah yang mamat tu pun dah lari tu, kira dah aku dah selamat kan. So aku macam tak heran lah sangat pasal polis report tu. So aku macam syukurlah mamat tu dah lari kan. So aku macam tak heran sangat lah dengan polis report tu. So aku rasa macam, ya Allah, bersyukurnya aku, sebaiklah ada orang sudi nak tolong aku. Sebab aku rasa kalau boleh je aku nak sepak mamat tu. Sebab memang mamat tu berdiri betul-betul tepi sungai tu, boleh je aku nak sepak mamat tu. Mungkin mamat tu, aku rasa kalau aku sepak mamat tu, boleh je aku nak sepak mamat tu. Tapi boleh je aku nak sepak mamat tu kan. Sebab mamat tu betul-betul tepi sungai, boleh je nanti aku sepak dia, memang dia masuk sungai kan.
Tapi bila aku fikir balik, kalau aku sepak Mamat tu, mungkin orang-orang tepi-tepi tu dia ingatkan aku yang belasah Mamat tu. So nanti diorang jadi salahkan aku lah. So aku tindak, aku jadi play victim lah dalam situasi tu. So aku rasa macam kau gila, ada orang tolong aku. Memang kalau tak aku dah jadi arwah lah dekat Serbia tu. Mungkin aku tak duduk sini ceritakan pengalaman ni kat korang. So sebab tu lah aku suka travel lah. Sebab bila aku suka travel ni, kita boleh jumpa dengan orang-orang yang kita tak kenal tau. Dan mungkin orang-orang yang kita tak kenal tu mungkin dia akan bantu kita, ataupun mungkin dia akan memberi pengajaran pada hidup kita kalau pengalaman tu pengalaman buruk kan. So lepas dia dah tolong aku tu, kita orang pergi makan lah. Kita orang pergi makan macam yang Mamat ni dia tenang kan, dia pergi makan dekat restoran Serbia yang macam murah lah kan. So aku macam lepak-lepak, aku minum kopi je time tu. So dia lepak-lepak aku, tu dia tanya kat aku, oh where you from semua kan. Aku cakap I'm from Malaysia kan. Dia kata, oh you're so far away. Tahu negara Malaysia tu, cuma dia tak tahu kenapa dia nak aku datang Serbia. Sebab kebanyakan orang-orang luar memang tak akan datang Serbia. Sebab Serbia ni memang negara yang racist dan juga negara yang miskin. So aku cakap lah dekat diorang ni, aku datang Serbia ni sebab memang dari wishlist aku lagi aku nak datang Serbia kan. Sebab aku dah pergi ke semua negara Balkan kecuali Serbia. So masa time aku, sebelum aku balik Malaysia tu, aku plan aku nak pergi ke Serbia. Luka dan Marian tu kan, lepas kita sembang lama tu, aku macam teringat lah balik insiden aku kat station bus tu kan. Aku minta tolong Marian ni untuk settlekan masalah aku sikit lah. So aku cakap lah dia, can you bring me to bus station kan, because I have something to settle kan. Lepas tu dia teman aku pergi station bus tu. So jumpa balik kaunter perempuan yang jaga kaunter tu. Sebab aku nak tahu sama dia tipu, tak bagi aku tiket bus ke tak pun, aku tercicir kan. Lepas tu aku bawa lah si Marian ni dengan Luka ni untuk jadi translator aku. So kita pergi balik sebab aku memang tak puas hati gila. Aku teringat balik memang aku tak puas hati gila dengan insiden kat station bus tu. So dia pun cakap lah dengan perempuan tu kan, dalam masa Serbia kan. So dia cakap, lepas tu yang Marian tu dia datang balik kat aku, dia kata dia kata bagi tiket tu kat kau. Lepas tu aku macam okey lah, aku sangka baik. Lepas tu mungkin aku tercicir kan, terterbang dengan tiket aku tu. So aku macam tak apalah, aku halalkan lah tiket bas tu. Dan aku dah frust gila sebab aku nak jimat kos aku kan, aku naik bas. Tapi dah memang kalau dah tiket bas tu hilang, so aku gerak je lah naik kereta api kan ke Sofia. So dia pun teman aku lah pergi ke stesen kereta api untuk beli tiket train aku balik ke Sofia sebelum aku teruskan perjalanan aku ke Istanbul. So maksudnya kenapa aku memang suka gila travel, sebab masa kalau kita travel tu, Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang sepanjang kita travel tu. Mungkin orang tu dia akan bagi hikmah kat kita dalam bentuk macam dia akan bagi pertolongan kat kita ke, ataupun dia macam tolong menyelesaikan masalah-masalah kita time travel ke. Ataupun kalau orang tu yang memberi kesan buruk pada kita, mungkin dia akan memberi pengajaran lah kepada kita. Jangan jadi macam perangai macam orang tu kan, si fulan kan. So bagi aku, peristiwa yang aku hampir kena tikam kat Serbia tu bukan peristiwa yang paling seram lah sepanjang aku travel. Sebab aku tak expect aku kena ugutan macam tu masa aku travel. Sebab sepanjang aku travel tu, aku tak pernah lagi orang kena tikam ke, baik kat Asia ke kat Europe ke. Aku tak pernah macam orang nak acah-acah pisau kat aku. Tapi bila aku kena benda tu dekat Serbia, so memang aku tak expect gila. Dan memori tu merupakan pengalaman yang paling seram untuk aku sepanjang aku travel. Walaupun aku bukan menjumpa hantu, tapi bila hantu yang bertopeng kat manusia tu lagi seram lah. So itu saja untuk video kali ini. So sekiranya anda suka tentang pengalaman cerita saya di luar negara, anda boleh tekan like dan subscribe di channel saya. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh hantar kepada email saya di bawah. So sekian saja untuk video hari ini. Assalamualaikum. Ciao ciao.